واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, Quran Salat Infak pada juz yang ketiga, ya, sama-sama kita akan melihat kepada ayat 253 pada halaman yang ke-42 untuk sama-sama kita melihat hidayah bagaimana cahaya daripada Allah menerangi kepada kehidupan kita. Dan pada hari ini kita bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Ustaz. Baik, alhamdulillah. Safa apa khabar? Alhamdulillah, ya. Hari ini kita dah mula masuk juz yang ketiga, ya. Dalam Quran Time 2.0 ni nak masuk juz itu dia macam lama sikit, lama, Ustaz, betul. Lama betul. Tapi tak terasa juga. Ya, dan yang lebihnya ialah kita dapat memahami setiap baris perkataan di dalam Al-Quran, ya. Malah setiap huruf itu kita harapkan kita boleh menghargai sebagaimana dalam perjumpaan kita sebelum ini, huruf fa itu sendiri pun mempunyai maksud yang besar sehingga kan kita tahu bahawa itu adalah kesimpulan ataupun hasil daripada satu amalan yang besar, iaitu doa dengan ikhlas daripada tentera Talut yang mengundang rahmat Allah untuk memberi kemenangan ke atas tentera Jalut. Mari sama-sama kita mulakan sesi kita dengan subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah ringkasan sinopsis bagi satu ayat 253. Pada kali ini kita akan melihat keistimewaan para rasul dengan mukjizat mereka dan apakah ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala tentang perang, ya, tentang iqtatalu, iaitu qatal daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita baca ayat 253 dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Silakan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul, penonton sahabat Al-Quran. Kita hari ini berada juzuk yang ketiga. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah pasti juzuk yang baru ni kita pun kembali semangat, segar balik, nak kita nak belajar pada juzuk yang ketiga ini. Dan dari sudut bacaan pun memang akan berbezalah. Ada sudut struktur ayatnya, wakaf ibtidak, berhenti kat mana, nak ambil kat mana, dan huruf-hurufnya bertemu dengan huruf-huruf yang lain. Mudah-mudahan kita semua ini dalam segenap ilmu-ilmu Al-Quran kita boleh membacanya, lidah kita fasih dan hati kita boleh mengambil pengajaran daripada tadabbur yang akan dicerahkan oleh Hafadh Ustaz Tuan Fazrul kita. Alhamdulillah. Baik sahabat-sahabat yang di Facebook tu boleh terus share lah kita punya majlis ilmu kita, tersebarkan. Mudah-mudahan kita menjadi asbab sahabat-sahabat kita di luar sana dapat sama-sama belajar Al-Quran, tadabbur, untuk lebih besar lagi kita dapat amalkan dalam kehidupan seharian kita. Baik, satu ayat saja ini 253, sama-sama kita dengar dan hayati Al-Quran. Moga-moga kita beroleh rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus
ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. صدق الله. Surah Al-Azim, itulah bacaan daripada ayat yang ke-253 memulakan diskusi kita pada juz yang ketiga, bagaimana Allah menyatakan tilkar rusul, dan itulah para rasul, ya, rasul-rasul, faddalna ba'dahum ala ba'din, iaitu Allah telah memberikan kurniaan yang lebih sebahagian di antara satu sama lain, minhum man kallama Allah, daripada sebahagian daripada mereka boleh bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah sebagai satu permulaan daripada juz yang ketiga. Juz pertama banyak bercerita tentang Quran, tentang hati, kisah Nabi Adam, Bani Israel yang mempunyai ujian, dan bagaimana Bani Israel ada masanya gagal menghadapi ujian. Nabi Adam gagal tetapi bertaubat, dan Nabi Ibrahim terus cemerlang dalam menghadapi ujian dengan syarat menjaga hatinya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada juz yang kedua kita melihat kepada sistem di dalam Islam, sistem salat, tentang pertukaran kiblat, tentang puasa, tentang kital ataupun tentang peperangan, ya. Jadi itu adalah sistem-sistem, termasuklah sistem kekeluargaan yang dibawakan di dalam juz yang kedua. Maka pada juz yang ketiga ini kita melihat kepada keimanan kepada Rasul, tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. Konsep yang dibawakan dalam ayat ini Ustaz, ya, ialah konsep tafdil. Ya, tafdil ini adalah Allah mengurniakan antara satu rasul kepada satu rasul yang lain berbeza. Ya, berbeza dengan istilah tafriq, iaitu membeza ataupun menolak salah satu daripada rasul yang ada di dalam Al-Quran. Jadi dua konsep yang berbeza, tafdil dan juga tafriq. Jadi apabila kita beriman pada Rasul, memang setiap Rasul itu berbeza-beza kelebihan yang Allah berikan. Contohnya, salah satunya adalah man kallama Allah, iaitu merujuk kepada Nabi Musa. Ya, kerana orang-orang Yahudi dia bukan sekadar dia tak puas hati pasal tafdil Ustaz, ya, tapi mereka melakukan tafriq. Ya, itu sebabnya di hujung surah Al-Baqarah nanti kita akan baca la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kami tidak menolak, ya. Tafriq bukannya membezakan tetapi menolak. Jadi perbezaan di antara rasul ini salah satu daripadanya adalah kallamallah. Ini merujuk kepada Nabi Musa untuk memberitahu kepada Bani Israel, orang-orang Yahudi, bahawa ini rasul kamu. Ini rasul kamu yang kamu puji, yang kamu banggakan, maka benarlah ia adalah sebahagian daripada rasul-rasul yang ada. Tetapi dalam masa yang sama, wa rafa'a ba'dahum darajat, dan dia meninggikan sebahagian daripada yang lain. Antara yang ditinggikan adalah di kalangan rasul ulul azm Ustaz, ya. Dia ada 5, iaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dinaikkan darajatnya. Jadi bila Allah naikkan darajat itu, di sebalik darajat itu ada ujian Ustaz, ya. Darajat ni bukannya tiba-tiba je terus tinggi di hadapan Allah. Sebenarnya package. Bila seseorang itu makin tinggi darajatnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ujian yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah tentunya amat besar, seperti mana berlaku kepada Nabi Musa, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Nuh, Nabi Isa dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi cabarannya ialah Bani Israel, dia percaya pada Nabi Musa tetapi dia tak percaya kepada Nabi Isa.
Wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu biruhil qudus, iaitu diberikan bukti-bukti kepada Nabi Isa, antaranya boleh baca apa orang makanan yang ada, boleh menyembuhkan penyakit, ya, menghidupkan yang mati dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semua adalah mukjizat, bayyinat, wa ayyadnahu, dan kami menguatkannya dengan Ruhul Qudus, iaitu penciptaan Nabi Isa itu tanpa bapa. Ya, ditiupkan sahaja kepada rahim Maryam, dan akhirnya lahir Nabi Isa. Tetapi orang Yahudi dia tak nak percaya pada Nabi Isa, dan orang Kristian tak puas hati pula dengan nabi-nabi, Nabi Musa, nabi-nabi sebelum ini. Ya, itu cabaran yang sebenarnya Allah kurniakan macam-macam kepada nabi-nabi ini bukan tanda bahawa ia perlu ditolak. Tak bolehlah cakap pasal Nabi Isa ini boleh menyembuhkan orang yang sakit, maka kita beriman pada yang ini, pada Nabi Isa. Nabi Musa, nabi lain ini kita tolak. Itu bukan kaedah keimanan kepada para nabi ini. Dan apakah kaitan nabi dan perjuangan? Itu yang kita akan lihat sebentar lagi. Namun kita berehat sebentar, kembali semula selepas ini dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq, insya-Allah. waj'alhu lana hujjatain ya اقرأ باسم ربك الذي خلق. Hayati isi kandungan Al-Quran dalam My Quran Time. Setiap hari jam 12 tengah hari di TV9 dan saluran Astro 149. Quran Salat Infaq. minhuma jahina warzuqna tilawatahu. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. صدق الله.
Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak pada hari ini untuk sama-sama kita melihat kepada ayat 253 memulakan juz yang ketiga. Bagaimana Allah memberikan penekanan tentang keimanan pada para rasul, kesinambungan daripada ayat 252, wa innaka laminal mursalin. Salah satu daripada penekanan bahawa Nabi Muhammad itu adalah rasul kerana membawakan berita tentang Talut dan Jalut, dan juga Nabi Daud itu adalah berita yang tidak mampu dibawa oleh manusia, tetapi ia hanyalah apabila diberitakan wahyu kepada Rasul, dan ini adalah kesinambungan daripada legasi para Rasul daripada Nabi Ibrahim, daripada Nabi Nuh, daripada Nabi Musa sehinggalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada bahagian pertama tadi kita sudah pun melihat kepada wa rafa'a ba'dahum darajat, iaitu sebahagian Nabi Ustaz ya ditinggikan darajatnya. Kalau Nabi Muhammad ini dalam satu hadis dinyatakan, aku diberikan 5 perkara yang tidak diberikan kepada seorang pun daripada nabi-nabi sebelumku. Apakah 5 perkara tersebut? Yang pertama adalah ketakutan daripada pihak musuh. Aku ditolong dengan ketakutan pihak musuh itu sepanjang sebulan perjalanan. Maksudnya musuh awal-awal lagi dah takut kepada Nabi Muhammad dan juga kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan, campakkan ketakutan. Kalau nabi-nabi sebelum ini musuh tak takut pun kepada tentera-tenteranya. Yang pertama. Yang kedua ialah bumi dijadikan untukku sebagai tempat sujud dan suci, maka di mana saja seorang lelaki dari umatku mendapati waktu solat, hendaklah ia solat. Itu yang kedua. Ya, bukan sekadar di masjid ataupun kalau orang dahulu Ustaz ya, di tempat-tempat khas baru boleh menunaikan sembahyang. Yang ketiga, dihalalkan harta rampasan untukku. Ya, yang ketiga. Dan yang keempat ialah para nabi sebelumku diutus khusus untuk kaumnya, sedangkan aku diutuskan untuk seluruh alam. Dan yang kelima, nabi diberikan satu hak istimewa Ustaz, memberi syafaat. Ya, nabi-nabi lain semua tidak boleh memberi syafaat ya, apabila sampai di akhirat nanti. Itu sebabnya di akhirat nanti ada orang kata nak minta syafaat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata, aku pernah ada menyatakan satu helah ketika menyatakan si berhala besar itu yang menghancurkan berhala-berhala. Jadi dengan sebab itu tak boleh beri syafaat. Nabi Musa kata pun, aku ada buat satu kesilapan yang bunuh seorang Koptik berada pada zaman Nabi Musa ketika mereka bergaduh tu kan, seorang Bani Israel berlawan dengan orang Koptik Mesir pada waktu itu. Jadi yang boleh hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita doakan, kita bersyukur betul kita menjadi umat Nabi Muhammad, tapi syaratnya ialah apa? Kita perlu memahami apa tanda seseorang itu benar-benar beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang dirakamkan pada bahagian kedua, walau sya Allah, sehingga mengkafar itu kita baca bersama untuk kita memahami kalau melihat keimanan pada Rasul, apakah signifikan besar yang Allah bawakan pada ayat 253. Kita baca di bahagian tengah Ustaz. Sila. Terima kasih Azrul. Baik, kita baca daripada ayat walau sya. Walau sya Allah. A'udzubillahi minasyaitanir. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. صدق الله. Surah Al-Azim, jika Allah kehendaki, nescaya orang-orang setelah mereka tidak akan saling membunuh setelah sampai bukti-bukti kepada mereka, tetapi mereka bertelingkah, maka ada dalam kalangan mereka yang beriman dan ada pula yang kafir. Apa maksud di balik ayat ini sebenarnya? Apabila datang rasul-rasul ini Ustaz ya, sebenarnya membawa bayinat ya, membawa mukjizat. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu banyak mukjizat, bulan terbelah dengan makanan sikit boleh memberi kepada ramai orang yang nak makan, dan juga termasuklah mukjizat Al-Quran.
Ya, jadi peranan mukjizat ini sebenarnya adalah untuk membawa kepada kebenaran, kepada keimanan dan akhirnya membawa kepada jalan yang lurus. Tetapi Allah menyatakan walau sya Allah, ya, jika Allah kehendaki nescaya orang-orang setelah mereka tidak akan saling berbunuh, ya, saling berperang, berbunuh maksudnya. Selepas datang ja'athumul bayyinat, selepas datang mukjizat. Tetapi apakah yang menyebabkan bila datang bayinat ini, lepas itu berlaku pembunuhan? Kerana satu perkara, satu perkataan yang dinamakan sebagai walakin ikhtalafu, iaitu namanya ikhtilaf. Ikhtilaf ini maksudnya dia selalu berbeza pendapat dan dia tak setuju atas mukjizat yang diberikan. Contohnya zaman sekarang kita ada Quran, Ustaz, kan? Tetapi ada orang yang kata bahawa tak semestinya kita beramal dengan Quran ini kita boleh berjaya. Kan? Ataupun bila dia baca Quran itu, dia gunakan untuk menghukum orang lain. Kumpulan saya betul, kumpulan lain salah. Ataupun ikhtilaf ini juga datang daripada semangat Quran tidak dapat, Ustaz. Salah satu semangat Al-Quran ini ialah apa? Kalau dalam surah 55 ayat yang kedua itu, Ar-Rahman 'allamal Quran, Allah mengajarkan Quran, datang daripada Ar-Rahman. Maksudnya makin belajar Al-Quran, seorang itu bersifat rahmah, bersifat kasih sayang. Adalah dia tersilap tetapi akhirnya dia mohon ampun Allah dan dia akan bersifat rahmah. Bukannya makin belajar Al-Quran, makin seseorang itu bersifat kasar, dendam, dengki, ya. Kalau itu yang berlaku, maksudnya Quran yang datang kepadanya itu bukan membawa pada rahmah tapi membawa pada ikhtilaf tadi, ya. Dia masih lagi bergantung kepada khalfun, latar belakang dia yang berbeza, bukannya latar belakang berbeza itu di reset oleh Al-Quran yang membawa pada mesej kasih sayang, ya. Walaupun mungkin berbeza pendapat ataupun mungkin berbeza perkara, tetapi masih lagi meletakkan Tuhan yang paling tinggi. Kesan apabila datang perkara tersebut, faminhum man aman wa minhum man kafar, ya. Kesan daripada ikhtilaf, sebahagiannya beriman dan sebahagiannya kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kesan daripada iman dan kufur inilah yang membawa pada peperangan, ya, membawa kepada peperangan. Itu sebabnya mengapa dalam hidup kita ini kita kena sedar satu perkara, ialah saling membunuh ini dia boleh berlaku kerana ikhtilaf, Ustaz. Ya, kerana berbeza pendapat. Jadi apakah yang perlu kita uruskan tentang perkara ini? Itulah yang menjadi topik dalam juz yang ketiga, ya. Salah satu daripada perkara penting untuk menguruskan perbezaan pendapat ini ialah apabila kita meletakkan Allah paling tinggi, meletakkan Rasul paling tinggi dan meletakkan akhirat paling tinggi. Tiga perkara sebagai perkara sam'iyat, ya, perkara akidah di dalam Al-Quran ini. Percaya pada Allah, maksudnya kalau Allah cakap, kita pun surrender. Kita menyerah kepada Allah, nombor satu. Nombor dua ialah Rasul. Di sebalik Rasul itu ada risalahnya Quran yang dibawakan oleh para malaikat. Jadi kalau Quran dah cakap, Rasul dah tunjukkan, maka saya surrender. Saya akan menyerah kepada Rasul. Kalau tidak, Ustaz, kesannya ialah ada orang kata bahawa saya nak ikut Quran tapi saya tak nak ikut Rasul. Itulah umat Yahudi. Umat Yahudi itu dia nak ikut kepada wahyu, ya, tetapi kalau ikut kepada Nabi Muhammad tak nak. Pasal Nabi Muhammad ni manusia, datang daripada kalangan orang Arab, bukan geng saya. Jadi dia rasakan biar Tuhan tegur terus. Kalau Tuhan tegur terus, dalam peristiwa yang kita belajar sebelum ini, bila takut mati tu, Ustaz, Allah matikan terus. Cara Allah tegur dengan manusia tegur, dua perkara berbeza. Cara Allah tegur, Allah boleh bagi mati terus, perut pecah terus. Kerana apa? Kerana bertelingkah. Tetapi kalau katakan Nabi menegur, manusia menegur, kita sesama kita, Ustaz, yang kita faham ada kelemahan apa sebagainya. Jadi kita masih lagi diberi peluang untuk membaiki kekurangan-kekurangan yang ada. Jadi ini membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini. Kita saksikan, iaitu perkataannya ialah wa rafa'a ba'dahum darajat. Fokus kita kepada perkataan rafa'a, Allah tinggikan, Allah angkat. 29 kali disebut di dalam Al-Quran, muncul dalam surah Al-An'am, surah Ar-Ra'du dan juga An-Nazi'at, nak menunjukkan bahawa ini adalah hak Allah untuk menaikkan darajat di antara nabi-nabi. Peranan bagi kita ialah segala apa yang dinaikkan, kelebihan-kelebihan yang ada untuk kita imani, kita terima dan kita tahu bahawa ini adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting bukan saya tak puas hati dengan nabi-nabi yang ada, tapi macam mana saya nak memuaskan hati para nabi agar saya mengikut pada panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah perjuangan kita. Perjuangan kita bila bersama dengan nabi sudah tentunya bersama dengan Quran. Bila bersama dengan Quran mesti bersama dengan
dengan Nabi. Dan Nabi bukan duduk diam 23 tahun Ustaz ya. 23 tahun itu Nabi sebenarnya boleh duduk bercuti dengan isterinya apa sebagainya, tetapi bila bersama dengan Nabi, bersama dengan Al-Quran, mod kehidupan adalah mod perjuangan sampai ke akhir kehidupan. Jadi kita sambung balik selepas ini My Quran Time, Quran Salat Infak insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. منهما جاهينا وارزقنا تلاوته. Yang biasa tadi kita ada sebut sikit yang setengah-setengah orang berpendapat kata malam tu berlaku pada satu masa sahaja. Ini tak tepat lah, sebab tak tepat berdasarkan hadis dan juga tak tepat berdasarkan ayat Al-Quran sendiri. Yang kedua, antara yang biasa orang kata petandanya itu adalah pokok sujud, pokok sujud, macam-macam lah. Kubah masjid jatuh, terbalik ke atas tanah. Itu semua petanda-petanda yang tidak ada di dalam nas. Mungkin pengalaman lah, saya kata itulah kata pengalaman setengah-setengah orang tu, dia cerita pengalaman dia, tapi kita tak tahu sebenarnya pengalaman dia tu berdasarkan pokok betul-betul tumbang ke apa kan. Ribut ke apa kan. Ada orang dia kata saya letak pokok, sangkut kain tuala di dahan, esok pagi tengok dia atas kan. Mungkin malam tu ribut, kita tak tahu kan. Dia ingat dahan yang sama yang dia dah sangkut tu, tengok ada kat atas. Itu pun antara kepercayaan yang masyarakat ingat itu adalah tanda Al-Qadar, tapi sebenarnya tidak. Dia bukan tanda Al-Qadar, mungkin itu pengalaman masing-masing yang berbeza daripada satu kan dan orang yang lain. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفة عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Alhamdulillah, terima kasih pada semua penonton-penonton terus setia dalam My Quran Time, Quran Salat dan Infak. Alhamdulillah, kita nak belajar sedikit sebutan-sebutan perkataan-perkataan yang menjadi pilihan untuk kita fokus cara sebutannya. Mudah-mudahan agar kita menjadi lebih baik sebutan daripada sebelum ini, insya-Allah. Dan ayat hari ini ayat 253, satu ayat saja. Boleh kita tengok di slide kita yang pertama berkenaan menyempurnakan hukum, iaitulah menyempurnakan hukum idgham, hukum idgham mislain pada kalimah minhum man kallamallah. Ayat pertama kita baca tadi, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallamallah. Kalau semalam kita dah belajar baru ni hukum ikhfa syafawi, mim mati bertemu dengan ba.
Hukum ikhfa syafawi. Ini yang keduanya, mim mati bertemu dengan mim. Mim mati bertemu dengan mim, hukumnya idgham juga. Hukumnya idgham, memang idgham lah. Hukumnya idgham mithlain ataupun juga disebut idgham syafawi. Iaitu apabila mim mati bertemu dengan huruf yang sama dengannya, iaitu huruf mim lah. Dua mim bertemu, satu mati, satu hidup. Maka kena gabungkan bacaan jadi satu mim. Maksudnya mim pertama itu digabungkan ataupun dimasukkan ke dalam mim yang kedua. Ini senang sajalah. Kerana dibaca secara kita sempurna, gunnah itu tidak susah ataupun tidak sukar untuk melaksanakan hukum idgham mislah ini dengan hanya kita merapatkan kedua mulut, mim itu dimasuk ke dalam mim. Huruf yang sama. Sebab itu disebut idgham mislain. Mislain ini ataupun mutamathilain, sama jenis atau sama jenis pula, sama huruf. Dua huruf yang sama. Idgham, seperti mana kita belajar, idgham ni maksud dia memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Dalam konteks mim mati ini, memasukkan mim mati ke dalam huruf mim yang berbaris selepas itu. Dan ada sabdulah di atas mim yang kedua tu. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Satu, dua mula. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. منهم من كلم الله منهم من كلم الله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. منهم من كلم الله. منهم من كلم الله. منهم من كلم الله. ورفع بعضهم درجات. ورفع بعضهم درجات. Okey, yang pertama idgham mithlain ataupun idgham syafawi disebut. Kenapa syafawi itu? Kerana dia berkait dengan mim tu ataupun bibir ataupun mulut ataupun kedua-dua bibir kita. Itu sebut syafawi. Okey, itu pertama. Yang kedua, perkataan tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Ba'dahum ala ba'd. Nak kemaskan sebutan ba'dahum ala ba'd, diulang-ulang perkataan tu, huruf ba, huruf ain, huruf dad, diulang-ulang. Okey. Dan hujung tu diberhenti tu dengan dad yang dikena matikan. Ba'd. Ain mati, ba'. Kemudian ada dad pula yang mati, tanpa boleh kita qalqalahkan dad, bukan huruf qalqalah walaupun dia mati. Tilka rusulu فضلنا بعضهم على بعض. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. Huruf dad ataupun huruf ba', perkataan ba'da. Ba'dahum, tak boleh ba'dahum dengan dal. Ba'da, tak boleh ba'dahum. Ba'da, da tu ditinggikan, ditebalkan. Ba'da, tak boleh ba'da. Okey.
Okey, kemudian ala ba'd. Ala, cuba sebut ala ba'd. Ala ba'd. Ala ba'd. Ala ba'd. Okey, ain dahulu mati, baru dot. Jangan kita baca ala ba', ala ba', ain saja. Dot gugur. Tak boleh Maksudnya dot kena bunyikan juga mati, sifat dia dot yang mati itu. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. 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 Minhum man kallama Allah. ورفع بعضهم درجات. ورفع بعضهم درجات. Okey, kita cuba ulang, dah hafal ayat ini. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Minhum man kallama Allah. Minhum man kallama Allah. Minhum man kallama Allah. Minhum man kallama Allah. ورفع بعضهم درجات. ورفع بعضهم درجات. ورفع بعضهم درجات. ورفع بعضهم درجات. Okey, sekali lagi tanpa melihat mushaf, cuba. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Minhum man kallama Allah. Minhum man kallama Allah. ورفع بعضهم درجات. ورفع بعضهم درجات. Ayuh, Masya Allah, Tabarakallah. Itulah ayat yang agak sukar kerana ada huruf dot, beberapa huruf dot, ada 3 huruf dot dekat situ. Maka walaupun dia agak sukar, tapi membantu kepada kita dengan proses pengulangan demi pengulangan untuk kita dapat menangkap ayat tersebut apabila diulang-ulang sebutan perkataan hingga ayatnya. Kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam My Quran. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين.
وارزقنا تلاوته ataupun sudut yang sedikit berbeza. Saya nak cerita tentang bagaimana Saidina Abu Hurairah ni dikritik oleh orientalis. Ustaz ni tahu tak orientalis tu apa? Orientalis ni macam orang barat ke macam mana? Betul lah. Orientalis ni betul. adalah pengkaji daripada barat, ambil daripada perkataan oriental. Maknanya orang yang mengkaji tentang orient iaitu timur yang berasal daripada barat, maknanya orang barat yang mengkaji tentang Islam. Yang ni salah satu subjek yang saya mengajar di USIM ya, maknanya bagaimana orientalis mengkritik ataupun mengkaji tentang Al-Quran dan hadis. Salah sebuah kritikan yang dikenakan ke atas Abu Hurairah adalah salah sebuah kritikan yang dikenakan oleh orientalis ke atas hadis adalah mereka mengkritik Abu Hurairah. Seorang tokoh mereka yang terkenal namanya Ignaz Gottschier. Ignaz Gottschier ni orang Hungary. Orang Hungary bukan orang lapar, orang Hungary maknanya berasal daripada Hungary. Dia berasal daripada barat tapi dia belajar di Azhar. Masya-Allah. Maknanya واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Solat Infak pada hari ini untuk sama-sama kita melihat kepada ayat 253 juz yang ketiga. Perkataan yang kita jumpa sebentar tadi ialah perkataan ikhtilaf, iaitu apabila datangnya mukjizat panduan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya semua patut beriman dan bersatu sehingga tidak berbunuh-bunuhan. Tetapi inilah perkara yang dinyatakan seawal daripada surah Al-Baqarah ayat yang ke-30 yang mungkin kita ingin baca ayat ke-30 ini pada hari ini Ustaz ya. Kita nak review balik apa yang telah kita belajar sebelum ini. Komentar daripada para malaikat ketika dijadikan Nabi Adam alaihi salam. Mari sama-sama kita lihat ayat 30 dibaca bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Kita nak baca sekali lagi ayat 253. Ayat 30. Kita nak pergi jauh ke awal jauh. dahulu. Ini untuk memastikan kita tak hilang kaitan dengan apa yang kita baca awal dulu, muka surat yang ke-6. Okey. Masya-Allah. Ayat ke-30 muka surat yang ke-6 Okey, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. صدق الله. Surah Al-Nazim ayat yang ke-30 ini sebagai satu review kita menyemak semula apa yang telah kita belajar pada juz yang pertama bila Allah ingin menjadikan khalifah yang ada kaitan dengan perkataan khalfun Ustaz ya. Khalfun itu latar belakang yang berbeza, saya ada latar belakang pendidikan yang berbeza, ada latar belakang dibesarkan di negeri berbeza, negara berbeza, semua itu adalah perbezaan di kalangan khalifah ya untuk diuruskan dengan baik dengan panduan hidayah yang Allah beritahu pada ayat yang ke-38 ya. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tetapi cabarannya Ustaz ya, apabila malaikat mempersoalkan nanti ada yang menumpahkan darah, berbunuhan, ada yang akan yang akan membuat kerosakan, padahal kami ini bertasbih, bertahmid, mengkuduskan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rupa-rupanya kalau kita dapat hidayah, kita boleh bertasbih, bertahmid, bertakdis ya. Maksudnya bila ada perbezaan masih lagi memuji Tuhan,
itulah syarat untuk seseorang itu terus beriman dan terus bahagia ke hadapan. Tetapi kalau seseorang itu dapat sesuatu hidayah, ya, dapat satu pencerahan, tetapi dia berbeza pendapat, Ustaz. Dia kata dia tak setuju, ini mungkin sesuai 1400 tahun yang lepas, ataupun untuk orang lain tidak sesuai untuk saya, maka pertelingkahan itu akan membawa kepada iqtatalu, iaitu pembunuhan sebenarnya. Jadi di hujung ayat 253 ini satu lagi disclaimer, Ustaz, ya. Sebenarnya kita kalau boleh tak naklah di atas muka bumi ini ada orang berbunuh-bunuh, berperang, tetapi Allah beritahu sesuatu yang perlu kita faham agar jangan sampai kita rasakan bahawa sebenarnya perang ni hanyalah kepada orang-orang yang tidak beriman saja ataupun melambangkan keganasan, tetapi ada sesuatu yang diberi highlight pada ayat 253 di bahagian hujung itu, walau sya Allahu maqtatalu. Kita baca bersama Ustaz Tirmizi. Baik, alhamdulillah, kita baca pada ayat walau sya Allahu maqtatalu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau sya Allahu maqtatalu. Walau sya Surah Al-Azim di bahagian hujung ayat 253, jika Allah kehendaki mereka tidaklah saling membunuh, tetapi Allah melakukan apa yang dikehendakinya. Jadi kalau ayat yang tengah tadi itu, kalau Allah nak, tidaklah orang berbunuh selepas datangnya Rasul. Ya, selepas datang Rasul membawa bayinat, iaitu mukjizat. Salah satunya yang masih kekal sampai sekarang adalah Al-Quran. Sebenarnya Allah boleh saja menyusun agar orang tidak bertelingkah, Ustaz, ya. Tetapi Allah memberikan free choice kepada kita semua manusia, dapat satu bayinat, mukjizat, pilih sama ada ingin bertelingkah untuk tidak beriman, kufur, ataupun ingin beriman. Kerana ini adalah lambang kepada pilihan yang diberikan oleh Allah. Pasal ada orang kata, Ustaz, ni bahawa Tuhan ni tak memberi kita free choice. Ya, free will dengan free choice. Free choice ni boleh pilih. Kita pilih nak jalan an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita diberi pilihan. Kalau tidak, Allah boleh paksa je kita, kan. Dapat hidayah, terus sahaja kita dapat jalan nikmat dan kita tak ada pilihan lain. Terus dia macam malaikat. Tapi itulah beza khalifah yang dijadikan, yang kita baca pada ayat 30 sebentar tadi. Khalifah boleh memilih dan setiap pilihan itu ada implikasi. Yang implikasi daripada iman itu sudah tentunya membawa kepada syurga, dan implikasi daripada kufur itu adalah membawa kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Di hujung itu Allah menyatakan walau sya Allahu maqtatalu walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Allah boleh buat apa sahaja, ya, jangan kita persoalkan mengapa Allah benarkan peperang di atas muka bumi ini, tetapi sebenarnya adalah pertanyaan yang sesuai untuk kita. Apa yang saya buat untuk Allah suka pada saya? Ya, untuk Allah pimpin saya, dan sudah tentunya adalah untuk kita beriman dalam keadaan pelbagai cabaran yang ada. Bila ada orang beriman, orang kufur ini, Ustaz, ya, ia adalah ujian kepada kita. Ya, dalam hidup kita pun, kan, ada orang yang mungkin faham Quran, tak faham Quran. Ini adalah peluang bagi kita untuk terus berjuang dan juga untuk menyampaikan. Ada orang kaya, ada orang miskin. Bila ada orang miskin, peluang orang kaya untuk membantu orang miskin. Ini ujian bagi orang kaya. Ya, bila ada orang pandai, ada orang tak pandai. Ujian bagi orang pandai untuk mengajar orang tak pandai. Jadi sama juga kepada orang beriman, ada orang yang tidak beriman. Ia adalah peluang kepada orang beriman untuk membina peluang pahala mendekatkan diri kepada Allah. Kalau tidak, Ustaz, ya, kalau katakan semuanya dah beriman, ya, kesannya ialah Quran time pun tak ada kot. Kan? Tak ada Quran time ni. Quran time ni muncul ialah kerana apa? Kerana ada orang yang dah faham, ada orang yang tak faham, dan itulah bagaimana Allah buat apa yang Allah nak, ada hikmahnya. Yang pastinya ialah kita buat yang terbaik kepada apa yang Allah inginkan dalam
kehidupan kita membawa kepada resolusi kita pada hari ini kita saksikan, iaitu yang pertama ialah kita ingin gunakan kelebihan diri untuk terus menyebarkan mesej wahyu, ya. Allah berikan pelbagai ujian adalah untuk kita gunakan membina pahala dekat dengan Allah SWT. Yang pertama. Yang kedua, menghargai dan memuliakan mukjizat Nabi Muhammad SAW yang masih ada hingga hari ini, iaitu namanya adalah Al-Quran, ya, Al-Quran. Dan yang ketiga, sentiasa memohon taufik dan hidayahnya agar berada di jalan yang benar, kerana walau sya Allah, jika Allah kehendaki, sebenarnya memang Allah boleh je tentukan siapa beriman siapa kufur, Ustaz, ya. Itu memang hak besar Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita ingin jadi makhluk yang ingin kepada iman, maka insya-Allah kehendak Allah itu akan melangkau dan akan terus memberi bantuan dan hingga kita dipimpin sekeluarga masuk syurga suatu hari nanti. Kita berdoa pada Allah, Allah jadikan kita, keluarga kita orang beriman. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم اجعلنا من أهل الإيمان، اللهم اجعلنا من أهل الإيمان ممن بشرتهم بالروح والريحان والرضا والرضوان يا رب العالمين. اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita untuk terus kita dipimpin hidayah daripada Al-Quran, dan inilah perjuangan kita bersama Rasul. Rasul datang dengan Quran bukanlah sebagai kitab bacaan harian semata-mata, tetapi ia adalah kitab perjuangan sebagaimana dinyatakan pada ayat 253. Inilah perjuangan kita di dalam tabung gerakan Al-Quran, tuan-tuan menyumbang bersama untuk sama-sama kita gerakkan nilai Al-Quran di dalam masyarakat, dan makin lagi kita bersama Al-Quran, kita makin lagi berjuang untuk memastikan kebaikan tersebar dan melawan kepada keburukan, kebatilan, kerosakan yang berlaku di dalam sesebuah lokasi ataupun organisasi dan negara. Kita bertemu lagi dalam siri akan datang dalam My Quran Time, Quran Salat Faham. وأطراف النهار واجعله لنا هجتين